Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua sahabat-sahabat di semua platform media sosial, Ustazah Asma Harun. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah Atira. Waalaikumsalam. Saya Aqirah. A-Q-I-R-A-H. Aqirah. Subhanallah. Okey. Bismillah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mulakan majlis zikir kita dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suara okey? Okey, alhamdulillah. Kita akan mulakan dengan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 dan seterusnya 101 hingga 110. Subhanallah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Kita baca lagi lagi sekali untuk doa Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wahayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami pada sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan seharian kami. Amin amin ya rabbal alamin. Wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirina 'arda الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء
وأعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأحسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. InsyaAllah dalam surah Al-Kahfi seperti biasa, dalam surah Al-Kahfi adanya terdapat doa yang tadi kita baca, doa daripada Ashabul Kahfi, yang mana doa tersebut sangat-sangat kita anjurkan setiap kali pagi kita baca, setiap hari kalau boleh jangan miss untuk baca. Yang mana kita ni berada di dalam akhir zaman. Subhanallah. Yang mana kita sangat memerlukan petunjuk dan urusan kita ni diletakkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana tadi kita baca Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk dalam segenap urusan kami, ya Allah. Subhanallah. Doa yang ringkas, padat, tepat dan sesuai. Dan sesuai sangat pada akhir zaman ini. Subhanallah. InsyaAllah. Seterusnya, kita dah selesai untuk 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. InsyaAllah, jom kita bacakan doa selepas membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami, ya Rabbal Alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita akan teruskan dengan membaca. InsyaAllah selepas ini saya akan kongsikan sempena bulan Rabiul Awal,
Saya akan kongsikan kepada sahabat-sahabat semua tentang satu buku iaitu biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan menelusuri fakta-fakta dalam ni. InsyaAllah saya akan ceritakan sedikit tentang Syama'il Muhammadiyah, yang mana bentuk fizikal Nabi. InsyaAllah nanti kita akan bersama-sama hujung selepas kita habis majlis zikir. InsyaAllah. Yang penting sekarang ni, untuk waktu ini kita sama-sama fokus kepada majlis zikir. Okey? Nanti insyaAllah lepas ni saya akan kongsikan tentang biografi Rasulullah. Kita mengenal sedikit. Kita mengenal untuk waktu yang sekarang ini, kita mengenal apa yang ada dalam buku ini. Saya akan kongsikan tentang Rasulullah, kekasih Allah dan kerinduan kita semua, insyaAllah. Okey. Boleh ajak kawan-kawan, boleh share pada sahabat-sahabat rapat, boleh share pada grup-grup WhatsApp, grup-grup taman dan sebagainya. InsyaAllah, apa orang panggil, pahala bergabung di media sosial, insya-Allah. Okey, ada pahalanya, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, bismillah, kita ready semua. Kita nak baca Asmaul Husna. Kalau ready, cuba tulis ready. Ready. Okay, ready. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Aida. Walaupun A1, D4. Tapi kita tahu itu Aida. Ready Ustazah, ready. Ready, insyaAllah. Ready. Okay, Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbar al-muttakabirul khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul qaharul wahabur razaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidhur rafi'ul mu'iz muzilus sami'ul basirul hakamul ad al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul muqid al-hasibul jalil al-karimur raqib al-mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajid al-majid al-wahidul ahadus samanul qadir muqtadir muqaddimul muakhir awwalul akhir al-zahirul batinul wali muta'ali bar tawabul muntakimul afura'u ful malikul mulki zul jalali wal ikram al-muqsid al-jami'ul ghaniyul mu'niyul mani Allah an-nafi'un nurul hadi badi'ul baqi al-warithur rasyidus saburul lazi laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Allahumma salli afdhala salati ala as'adil mahluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Kita teruskan dengan
selawat ke atas Nabi, insya-Allah. Okey, boleh sama-sama Okey, kita alunkan selawat ke atas Nabi sama-sama. Okey. Boleh lagi, sempat lagi ajak sahabat-sahabat semua sahabat-sahabat di dalam grup-grup WhatsApp sekalian. InsyaAllah. Okey. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajhas sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat semua dari mana? Bolehlah tulis sebab tadi kan kita tak sempat pun nak tanyakan dari mana. Okey, alhamdulillah kita dah habis semua majlis. Bukan semualah, kita ada dah selesai surat Al-Kahfi, Asmaul Husna. InsyaAllah selepas ini kita akan masuk Al-Ma'surat. Sahabat-sahabat dulu dari mana? Dari Melaka Ustazah, dari Singapura, Penraini Box, daripada Kuala Kangsar Perak, dari Shah Alam, dari mana? Okey, kita tak nampak. Okey, dari Segamat Ustazah, ada dari Kota Tinggi, dari Sandakan Sabah Selangor, dari Singapura Puan Zulhelmi hadir dari Singapura. Masya-Allah, ramai orang Singapura. Saya dari Batu Cave, daripada Kota Damansara. Kami bersiaran langsung daripada Senawang Negeri Sembilan. Kalau siapa-siapa tahu, HQ Ustazah Asma Harun berada di Senawang Negeri Sembilan. Subhanallah. Saya daripada Kampar Perak. Hadir dari Ipoh Ustazah, insya-Allah. Kota Maruduh, Sabah. Ustazah daripada Tanjung Malim. Ramai orang Perak. Saya orang Perak juga. Macam tu. Okey, daripada Singapura. Subhanallah. Insya-Allah. Okey, daripada Senawang, ada juga daripada Senawang. Alhamdulillah, dekat ya, kita dekat. Walaupun kita jauh, sebenarnya hakikatnya memang nampak kita jauh. Tapi orang kata apa? Hati tu berpaut di dalam majlis ilmu. Nampak zahirnya memang kita jauh kan? Jauh, tapi disebabkan adanya media sosial, adanya orang kata apa? Ikatan, ukhuwah yang terjalin, keterikatan hati bersama dalam majlis zikir, dalam majlis ilmu, insya-Allah hati kita berpaut. Dan insya-Allah kita doakan kita bersama-sama di dalam syurga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kan. Insya-Allah kepada yang baru masuk, saya akan kongsikan selepas ini tentang buku biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak macam tebal, tapi sangat menarik isi dalamnya, yang mana saya akan kongsikan bagaimana bentuk tubuh Rasulullah misalnya, kan, macam mana cara, apa makanan yang Rasulullah suka, apa minuman, jenis-jenis minuman yang Rasulullah suka dan sebagainya. InsyaAllah pada bulan Rabiul Awal ini, apa orang kata, sudilah kiranya, kita kenalah sudi dan cubalah kita untuk mendalami dan memahami, mendalami, memahami, menghayati, dan kita menambahkan rasa cinta dan rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui bukulah. Kita sekarang ni hanya bertemankan kitab-kitab sirah,
buku-buku, kitab-kitab sirah, Syama'il Muhammadiyah, yang mana Syama'il ni maksud Syama'il, kalau kita tengok kuliah-kuliah Syama'il kan, apa maksud Syama'il? Syama'il ni adalah perkara yang meliputi. Kalau Syama'il Muhammadiyah maksudnya adalah perkara yang meliputi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada macam mana Anas bin Malik antara sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang muda, yang mana dia banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang tubuh, tentang fizikal, yang menceritakan tentang fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, lain tak bagus dulu, tak apa, boleh keluar balik, nanti masuk balik, insya-Allah. Jihad, jihad, sebab kita nak mendalami majlis ilmu, insya-Allah. Okey, kita akan teruskan dengan membaca al-maksurat. So Ustazah Asma di Mekah, betul Ustazah berada di sekarang, insya-Allah hari ini balik, betul tak? Insya-Allah hari ini insya-Allah. Okey, hari ini Ustazah sudah pulang. Kita doakan keselamatan dan kesejahteraan kepulangan Ustazah di bumi Malaysia. Macam tu. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Okey, dekat sini sahabat syurga yang memberi salam. Okey, kita akan teruskan dengan membaca al-maksurat. Bismillah. Okey, dalam maksurat dia ada perkataan ataupun kita mulakan dengan bacaan isti'azah. Okey, yang mana membaca isti'azah sebelum baca al-Quran ini berdasarkan firman Allah, wa idza qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Yang mana apabila kamu membaca al-Quran, maka hendaklah kamu terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam, iaitu a'udzubillahi sami'ali minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay. Subhanallah, adik-adik saya nampak ada komen, dia kata dia tengah sakit. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat yang sakit, yang tidak sihat, yang mana Allah beri ujian sakit, semoga diberi kesembuhan. Sebab saya ada pengalaman, okay, contoh saya ada pengalaman, Allah uji kan. Contohlah kan, saya baru je cakap, contoh saya cakap kat kuliah, saya cakap sebelum Allah uji, sebelum Allah beri sihat, Allah beri sakit. Sebelum Allah beri sihat, Allah beri sakit. Yes, lepas tu teruslah Allah uji betul. Subhanallah, insya-Allah akbar. Betul lah, betul sebenarnya hikmah. Dan bila Allah uji je, terus cari hikmah. Yang mana Allah nak suruh kita rehat, misalnya kan, Allah nak suruh kita rehat sebentar. Kalaulah kita sakit ini, sakit kaki, Allah suruh kita berehatkan sekejap kaki ni. Kalau kita kalau kita ni sakit tangan contohnya kan, Allah suruh kita rehat sekejap, ada hikmah di sebaliknya. Dan hikmah yang paling besar adalah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Subhanallah. Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Selalu doa kat kawan kan, contoh kalau kita tengok kawan kita tak sihat, semoga syafakillah, semoga Allah beri Allah beri kesembuhan kepada dia kan, insya-Allah. Okey, kita sambung Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يغفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعزم من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. InsyaAllah kita bacakan sedikit apabila kita yang tadi kita baca daripada awal itu merupakan surah daripada surah Al-Baqarah yang mana daripada Abi Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah yang kita baca tadi, sesiapa yang membacanya pada waktu malam, maka dua ayat tersebut sudah memadai baginya. Yang mana surah Ayatul Kursi. Yang mana tadi surah Ayatul Kursi riwayat Al-Bukhari iaitu hadis sahih. Subhanallah, insya-Allah. Dan terusnya kita akan membacakan 3 kul. Dan sebelum saya membacakan 3 kul, kita bacakan dulu fadilat. Yang mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda terdengar seorang lelaki sedang membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, iaitu surah Al-Ikhlas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dijamin. Aku bertanya, apa yang telah dijamin ya Rasulullah? Baginda menjawab, syurga baginya. Subhanallah. Riwayat At-Tirmizi. Riwayat At-Tirmizi yang berstatus Hasan Sahih. Subhanallah. Jadi bila kita dah tahu fadilat, bila kita membaca fadilat, apa yang kelebihan, sehingga kan Allah menjanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang membaca ayatul daripada surah Al-Ikhlas, yang mana Allah menjanjikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepadanya telah dijamin syurga. Baginda menjawab telah dijamin syurga baginya. Subhanallah, insya-Allah. Okey. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Okey, tadi surah Al-Ikhlas dan seterusnya kita membacakan surah Al-Falaq yang mana daripada Sayyidina Utbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menurunkan beberapa ayat kepadaku. Belum pernah terlihat yang semisal, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq hingga akhir surah, dan Qul a'udzu birabbin nas hingga akhir surah. Dan yang mana Rasulullah dikata dekat sini tak pernah lagi lah Allah telah menurunkan beberapa ayat kepadaku, belum pernah terlihat yang semisal ini. Subhanallah, surah Al-Falaq ini sangat banyak manfaatnya. Kalau dululah duduk dekat hostel, kami sangat diwajibkan untuk membaca Al-Ma'surat. Yang mana Al-Ma'surat adalah satu perkara wajib. Siapa yang tak baca Al-Ma'surat merit. Macam tu. Merit tahu tak apa? Kesalahan. Hukuman. Kalau cukup merit tu, contoh subuh dengan asar. Subuh, asar, dua ni tapi tak baca, ada iskot ibadah tangkap tak baca, dia nampak je lepas kita solat tu kita terus kan. So iskot ibadah ni dia akan perhati. Sekarang perkataan demerit kan, dulu kita sebut itu contohlah merit macam tu kan. So siapa yang tak baca hukumannya macam-macam lah hukuman yang ketua asrama bagi. Macam tu. Jadi sangat diwajibkan dan bermula daripada sekolah lah tarbiyah sebenarnya. Jadi kalau anak-anak sahabat-sahabat semua kan, anak-anak tuan-puan semua berada di sekolah agama ataupun sekolah agama dan sekolah berasrama, dia tak kira sekolah agama tak, tapi di sekolah berasrama, insya-Allah zikir-zikir harian, azkar ni insya-Allah, wirid-wirid ni kan, semua ni dipelihara insya-Allah. Mereka ni akan ditarbiyah dengan sebaik mungkin. Betul. Sekolah agama pagi-pagi memang ada baca. Sama ada selepas subuh di dekat surau kan, macam tu kan. Ataupun waktu tengah rokol. Tengah waktu rokol. InsyaAllah. Jadi kita tak risau dah. Kan? Bila duduk dekat asrama ni pastinya ada tarbiyahnya. InsyaAllah kan. Ya ke? Puan Izan kata sekolah kebangsaan pun ada baca. Alhamdulillah. Dulu waktu saya sekolah kebangsaan tak ada. Sekolah kebangsaan dia baca buku. Semua orang diwajibkan untuk membawa buku. Dulu mungkin tak darjah 1, darjah 2, darjah 3, parents mak ayah bagi buku bercerita. Program nilam kan. Program nilam, jadi memang budaya membaca tu waktu tu kan. Budaya membaca tu. Jadi bila perhimpunan tu kita diwajibkan untuk membaca buku. 5 minit, 10 minit macam tu kan, insyaAllah. Subhanallah kan. Sekarang ni Alhamdulillah adanya macam-macam. Ada yang baca maksurat kan. Alhamdulillah katanya anak saya berada di Mahat. Alhamdulillah, syukur. Syukur Alhamdulillah. Maksudnya kita bersyukurlah sebab anak kita dalam lingkungan insya-Allah tarbiyah. InsyaAllah tarbiyah. Okey. Seterusnya kita akan teruskan dengan membaca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Okey. Subhanallah. Okey. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan dengan membaca zikir pagi. Okey. Asbahna wa asbaha mulku lillahi walhamdulillahi la syarika la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur.
أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Aku telah redha dengan Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya dan seberat timbangan arasy-Nya dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya. Subhanallah. Yang mana daripada Sayyidina Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula." Sesiapa mengucapkannya, aku redha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, maka wajib baginya syurga. Allahu Akbar. Riwayat daripada Abu Daud. Hadis ini berstatus sahih. Daripada Juwairiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu bahawa Nabi keluar daripada sisinya pada suatu pagi ketika solat subuh, sedang dia masih duduk di tempat solatnya. Kemudian baginda baru pulang setelah solat duha. Sedang Juwairiyah masih berada di tempat solatnya. Lalu baginda bertanya, Engkau masih tetap dalam keadaan aku tinggalkan engkau tadi? Jawab Juwairiyah, ya. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya selepas aku tinggalkan engkau tadi, aku telah membaca 4 kalimat 3 kali. Kalau ditimbang dengan apa yang engkau baca sejak hari ini, tentulah lebih berat timbangannya. Apa dia? Yang tadi kita baca. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Okey, ada yang tanya saya baca buku apa ni ya? Surah ni 6 surah pilihan Al-Maksurat boleh dapatkan dekat galeri ada dan dekat buku karya koleksi karya Ustazah Asma Harun pun ada. InsyaAllah boleh dapatkan siapa yang belum dapat. Okey. Seterusnya kita baca. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa. Dengan nama Allah yang dengan nama bersabda, mana-mana hamba yang membacanya pada tiap-tiap pagi, setiap hari dan petang. Tadi kita dah baca 2 kali kan, kita tambah lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Yang mana dengan nama Allah yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Subhanallah. Okey, seterusnya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun daripada menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami tidak ketahui. Subhanallah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah sekalian yang masih stay bersama kita dalam majlis zikir, antara dosa yang paling besar yang perlukan kita taubat nasuha ialah syirik. Syirik kepada Allah, yang mana menyekutukan Allah. Disebabkan itu sentiasa membacakan doa ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh.
Dan sambung, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan. Allahu akbar. Kita baca lagi 3 kali ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan. Subhanallah. Sebenarnya ada juga yang tanya lagi. Saya bacakan doa-doa daripada Al-Maksurat. Saya bacakan doa-doa daripada Al-Maksurat. InsyaAllah. Boleh beli tiba. Boleh dapatkan, siapa yang belum dapatkan doa-doa daripada Al-Maksurat ni, ada 6 surah pilihan Al-Maksurat yang mana disusun oleh Ustazah Asma Harun, yang mana ada surah Kahfi, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, As-Sajdah. Dan ada Al-Maksurat, yang mana Al-Maksurat tu dia ada yang tadi saya baca, bila ada adanya doa tersebut, dan seterusnya dia ada fadilat membaca ayat ataupun doa dalam maksurat tersebut. Kita sambung Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazan wa a'udzubika minal ajri wal kasal wa a'udzubika minal jubri wal bukh wa a'udzubika minal ghalabatayn wa qahrin rijal. Allahu akbar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada rasa sedih dan gelisah, dan aku berlindung kepadamu daripada kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung kepadamu daripada cengkaman hutang dan penindasan orang. Allahu akbar. Okay. Apa yang dikatakan dengan doa tersebut? Anas bin Malik antara sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling muda Ali, tapi Anas bin Malik ini antara orang yang muda yang cergas, sebab tu dia banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda kepada Abu Talhah, berilah aku seorang pembantu lelaki daripada milikmu sehingga ia dapat membantuku. Lalu Abu Talhah keluar dan memboncengku di belakangnya, lalu aku menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali baginda singgah di satu tempat, baginda banyak membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazan wa a'udzubika minal ajri wal kasal wa a'udzubika minal jubri wal bukh wa a'udzubika minal ghalabatayn wa qahrin rijal. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sihatkanlah badanku, ya Allah sihatkanlah pendengaranku, ya Allah sihatkanlah penglihatanku. Subhanallah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa ant, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, walaktani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, abu'u laka min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tadi tu kalimah ataupun lafaz istighfar yang panjang sedikit. Yang panjang lagi sayyidul istighfar, yang ni sederhana kan. Yang paling simple adalah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Yang ni astaghfirullahallazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun, maksudnya aku memohon ampun kepadamu ya Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup dan selalu jaga, dan aku bertaubat kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma akhanta bihi ilmuka wa hatta bihi qalamuka wa ahsahu kitabuk wa radallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabatin ajma'in wa anit tabi'in wat tabi'in bi ihsani ila yaumiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kita bacakan sedikit doa daripada Al-Ma'surat. InsyaAllah saya akan membacakan maksud sekali, InsyaAllah supaya kita dapat menghayati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka lisanan radiban bizikrika wa qalban maf'uman bisyukrika wa badanan hayyanan layyinan bita'atika. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka afiyah min kulli baliyah wa nas'aluka tamama ghina nasihab عن الناس وحبلنا حقيقة إيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يداك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك نعم المجيب وصلى الله على سيدنا محمد نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Okay. Ya Allah, kurniakanlah kami lisan, lidah yang lembut, membasahi, mengingati dan menyebut namamu ya Allah, hati yang penuh segar mensyukuri nikmatmu ya Allah, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintahmu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah kami iman yang sempurna, hati yang khusyuk, ilmu yang berguna, keyakinan yang benar-benar mantap, din, iaitu cara hidup yang jitu dan unggul, selamat dari segala mara bahaya dan petaka. Kami memohon kepadamu ya Allah, kecukupan yang tidak perlu kami terpaksa meminta kepada orang lain. Berikanlah kami ya Allah iman yang sebenar-benarnya sehingga kami tidak menyekutukanmu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah rahmatmu kepada kami, keluarga, anak-anak kami serta sesiapa sahaja yang bersama-sama kami. Jangan engkau biarkan nasib kami ditentukan oleh diri kami sendiri walaupun hanya sekelip mata atau lebih pendek daripada masa itu. Wahai Tuhan yang Maha, yang paling mudah dan cepat memperkenankan permintaan, selawat dan kesejahteraan Allah untuk junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, kepada keluarga baginda dan para sahabat baginda. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dah selesai membacakan surah Al-Ma'surat. Al-Ma'surat yang mana setiap kali majlis zikir kita akan membacakan macam biasa Al-Fatihah. Kita akan mulakan Al-Fatihah 10 ayat awal, 10 ayat akhir, Asma'ul Husna, selawat dan Al-Ma'surat, dan seterusnya kita akan teruskan dengan zikir rahmat, insya-Allah. Sebelum kita membacakan zikir rahmat, bagi yang baru masuk, baru terikat dengan majlis ilmu kita, macam tu, ataupun baru buka, diizinkan Allah untuk buka, saya akan membacakan kelebihan beramal dengan zikir rahmat ini menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul ham, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebanyak 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala seperti membebaskan 10 orang hamba. Ditetapkan baginya 100 kebaikan dan dijauhkan daripadanya 100 keburukan, dan baginya perlindungan
daripada godaan syaitan pada hari itu hingga ke petangnya, dan tidak ada orang yang lebih baik amalnya daripada orang yang membaca doa ini kecuali seseorang yang dapat mengamalkan lebih banyak zikir ini. Apa dia zikir dia sahabat-sahabat semua? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul ham wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita akan bacakan sebanyak 10 kali. InsyaAllah Okay, bismillah. Ready semua? Ready. Kita akan membacakan 10 kali. InsyaAllah. Boleh? Nanti kalau 100 tu boleh. Nanti tengah-tengah tunggu traffic light kan, boleh tambah lagi 10 sampai habis. InsyaAllah. Okay, bismillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Ada yang tanya kan, apa fadilat ataupun zikir rahmat ni macam mana? Zikir rahmat ni yang tadi tu kita baca kan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang tu kita baca, yang mana ada peroleh 5 ganjaran ataupun 5 fadilat. 5 fadilat daripada kita membacakan zikir ini, yang mana yang pertama ganjaran menyamai membebaskan 10 orang hamba, dan ditulis kepadanya 100 kebaikan, dipadam daripadanya 100 keburukan, dan mendapat perlindungan daripada syaitan, jin dan iblis, dan tidak ada orang yang lebih baik amalnya daripada orang yang membaca zikir ini. Itulah zikir rahmat. Kita namakan sebenarnya, Ustazah Asma Harun yang menamakan. Jadi kita sama-sama kan. Subhanallah, zikir rahmat. Dia ada orang kata apa yang panggil signature signature kepada majlis zikir kita, zikir rahmat, yang mana zikir rahmat ini insya-Allah kita boleh amalkan sehari 100 kali, yang mana fadilatnya sangatlah besar. Jadi kalau kita nampak fadilat ataupun zikir-zikir ataupun wirid-wirid ini, kita tahu fadilatnya sangat besar. Kita niatkan, bila kita membaca tu kita niatkan apa permintaan kita sebagainya. Contoh, bila mana ditulis baginya 100 kebaikan, niatkan apa kebaikan yang kita nak sangat-sangat tu. Contohnya belum diberi jodoh misalnya, jadi niatkan supaya Allah permudahkan jodoh. Misalnya lagi belum diberikan zuriat, niatkan dengan beramal zikir ini, beramal dengan wirid ini, beramal dengan zikir rahmat ini, Allah kurniakan kebaikan melalui anak, melalui pemberian anak, melalui anugerah anak. Sama juga dengan nak dapat result yang baik, nak dapatkan keputusan peperiksaan yang baik. Bila kita membaca zikir ini, niatkan antara 100 kebaikan tu kita peroleh keputusan yang baik, yang terbaik, yang mana keputusan itu dapat membolehkan kita teruskan pelajaran dan sebagainya, insya-Allah. Okey, habis dah, alhamdulillah, kita dah selesai semua majlis zikir. Alhamdulillah. Ada yang tanya, ni baru masuk ni siapa? Okey, saya tim Ustazah Asma Harun. Apa lagi? Saya merupakan pegawai penyelidik di bawah bimbingan Ustazah.
Dan nama Husna Aqirah. Husna Aqirah. Selalunya saya akan minta orang panggil Husna Aqirah, ataupun kalau nak panggil Aqirah pun boleh, tapi saya suka panggil Husna Aqirah. Jadi konklusinya, okey. Bismillah. InsyaAllah saya akan kongsikan pada hari ini. Buku apa ni? Sempena Rabiul Awal yang kita baca selawat tadi. Kita baca sempena Rabiul Awal. InsyaAllah saya akan kongsikan buku Biografi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama anak saya Husna juga. Saya ada beli buku ni. Boleh buka sama-sama kita tengok. InsyaAllah kan. Okey. Alright. Okey, sebelum tu saya ceritakan dulu cover buku ni. Buku ni dia tak adalah cover yang tebal. Disebabkan itulah harganya taklah tinggi sangat. Kalau kita tahu kalau cover yang tebal pastinya harganya tinggi sikit. Sebab cover dia cantik. Sebab apa? Cover dia tebal. Tapi bukan cover yang kita tengok sebenarnya. Sebagai orang yang pencinta buku ataupun pencinta ilmu, bukan cover sangat yang kita tengok. Walaupun cover itu boleh memberikan satu roh kan, rasa seronok nak baca kan sebab cover cantik. Tapi sebenarnya isi dalam yang paling penting. Sebagai seorang yang memang kita beli buku, kita cari ilmu, tapi kita akan melihat cover dalam. Subhanallah, bila membacakan tajuk ini, Biografi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulisan Rushdi Ramli Al-Jauhari. Yang mana disemak oleh Prof Madya Dr. Engku Ahmad Zaki Engku Alwi, yang mana Timbalan Dekan Fakulti Uniza. Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, dan Ustazah Maznah binti Daud yang mana merupakan mantan pensyarah di IUITM Shah Alam. Subhanallah, buku ni disemak oleh pakar-pakar. Kan? Okey, kalau kita tengok buka aje buku ni, penuh kandungannya. Nampak tak kandungannya? InsyaAllah saya kongsikan cara saya membaca buku. Buku yang tebal macam ni kan, contoh buku yang tebal macam ni tak mungkinlah kita boleh baca, orang kata apa, kita tak adalah nak baca ya sangat. Tapi kalau jenis kita ni mencari ilmu dan nak menambah ilmu, bila buka je satu buku, contoh hari ini nak baca tentang Rasulullah. Okey, contoh carilah buku-buku Rasulullah. Okey, bila kita dah buka buku Rasulullah, kita tengok tajuk. Yang penting kita tengok sisi kandungan. Okey, letakkan pada diri untuk istiqamah beli buku atau istiqamah baca buku. Cara yang macam aku ni susah lah nak baca buku, tengok orang lain baca buku, elok je tak mengantuk pun. Ni antara isu-isu saya dengan kawan-kawan Bila nak baca buku, saya dulu waktu tingkatan saya suka buku saya suka sejarah. Dan bila saya baca buku, memang baca buku sejarah, memang sebelum subjek sejarah saya akan baca buku dulu. Supaya bila masuk je, saya ingat lagi cikgu saya setiap kali subjek sejarah waktu tingkatan 4, sebelum sahaja masa sejarah, kami akan adakan kuis. Dan kuis itu berkenaan dengan semua bab tajuk tu. Dan semua bab tajuk tu kena baca dulu sebelum masuk kelas, sebelum cikgu tu masuk. So cikgu tu masuk, terus semua akan get ready bangun semua. Yang bestnya, semua akan get ready bangun je semua. Akan ada kuis. Sebab setiap waktu sejarah akan ada kuis. Subhanallah. Jadi waktu tu memang kita akan baca dulu buku. Tapi antara episod kawan-kawan saya ni bila baca buku, dia kata, contohnya dia kata, Husna, kau dah baca ke? Kalau kau dah baca, kau cerita. Dia macam ni, bila ada orang contoh orang-orang yang figure, orang-orang yang matematik, dia sangatlah susah nak baca buku yang sejarah ataupun berfakta. Dia tak ingat. Jadi macam mana nak bagi dia ingat adalah penceritaan, storytelling. Macam itulah. Dia nak, orang kata apa, bila kita cakap, contoh kita kata, okey, faktor kejatuhan Melaka. Okey, kau hafal 3 benda ni. Kalau cikgu tanya, kau terus angkat tangan, terus jawab. Dan bila waktu sejarah, selalunya lah saya akan aim soalan yang pertama, soalan kedua, ketiga. Sebab saya akan baca awal-awal. Saya akan baca dah awal-awal, saya dah khatam awal-awal tajuk. Jadi kalau saya sangat minat subjek sejarah menurun ke darjah 5. Itulah.
ada saya lah tu tak minat sejarah. Sebenarnya kan saya masih teringat. Saya pernah dapat, kalau dulu ada kertas 1, kertas 2, kertas 3 kan. Yang saya tak sangka, saya pernah dapat sejarah kertas 2 100%. Sebab saya memang baca buku. Saya memang baca buku dan tulis apa yang dalam buku. Jadi memang tak ada pun soalan spot ke apa. Sebab sejarah kertas 2 dia kbyte. Dululah, sekarang saya tak pasti macam mana. Dia kbyte. Maksudnya bila ditanya, kita kena jawab as pemahaman kita berdasarkan apa yang kita baca. Dan waktu tu saya terkejut lah. Saya minta cikgu tolonglah cek balik kan. Takkanlah 100. Sebab kertas 2. Rupa-rupanya cikgu kata, ya memang 100. Waktu tu saya macam expectation cikgu tu dah macam tinggi kan. Jadi kita macam tak apalah kan. Macam tu kita go for it, kita buat yang terbaik saja. Macam tu. Sedangkan waktu tu saya sangat takut. Saya sangat takut bila dapat 100. Sebab kawan-kawan saya memang ramai je yang dapat, kata lebih daripada 90 punya per 100. Tapi yang ni dapat 100 ni pelik. Tak ada salah sangat ke? Tak ada salah ke? Punya cikgu dah 2 kali tengok kata cikgu. Dan saya masih ingat sampai sekarang umur saya, kalau cikgu tu di komen kat mana-mana mesti dia cakap macam ni. Dia cakap, kamulah Husna, kamulah student saya yang waktu umur 17, otak kamu macam umur 27. Saya ingat lagi cikgu tu. Kalau cikgu ada dalam grup ni, dalam apa WhatsApp, dalam sebut WhatsApp pula. Dalam media sosial ni, saya sangat hargai pengorbanan cikgu yang mendidik kami. Subhanallah. Cikgu tu dia asal Sabah tapi dia orang Perak. Orang Perak. Dia asal Sabah tapi dia mengajar dekat Perak. Saya tak pasti dah dapat pertukaran ke tak. Saya tak pasti. Subhanallah. Okey. Kalau cikgu ada kan, cikgu ada masuk sini. Dan yang paling best, kalau siapa tak dapat jawab soalan kuis sejarah, apa yang kena? Kita orang kena jalan itik. Kita orang kena jalan itik keliling kelas. Ya, sangat sakitnya. Siapa yang pernah jalan itik, dia akan tahu. Sakitnya. Saya bukan tak dapat jawab soalan. Saya pernah je. Waktu tu sangat tak sempat nak baca buku. Tiba-tiba, cikgu tu dia buat kuis. Memang tak baca langsung bab tu, satu bab tak baca. Tak baca satu bab pun. Siapa pun tak baca. Budak asrama waktu tu semua satu pun tak baca. Dia selalunya ada seorang wakil budak asrama akan baca, and then dia akan cerita pada orang-orang yang lain. Tapi seorang pun tak ada baca. Semualah kena jalan itik. Macam tu. Memang sakit jalan itik siapa yang pernah. Okey, bila kita sebut sejarah kan, siapa yang suka sejarah, dia akan suka juga sirah. Dia akan suka sirah. Sebab lagi baik, lagi bagus bila dia tahu sejarah dan sejarah macam ni. Sirah, sejarah Islam dan sejarah Malaysia. Patriotik. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mesti tahu sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir, sebelum kita kita tahu perjalanan hidup Rasulullah daripada dia kecil sampailah habis. Sampai habis. Yang mana kalau kita ikut zaman, kalau ikut kata zaman kat dunia ni dekat ni ada 4 zaman, 4 kali zaman. Yang pertama zaman Rasulullah. Yang kedua adalah zaman apa? Zaman Rasulullah, and then zaman para sahabat Khulafa Ar-Rasyidin, zaman sahabat. Yang ketiga adalah zaman Abbasiyah ataupun Turki Uthmaniyah yang Fatih Sultan Al-Fatih tu. Yang keempat kita. Bukan. Dia ada zaman fitnah. Zaman fitnah zaman kita. Zaman fitnah zaman kita, and then yang terakhir adalah zaman Imam Mahdi. Macam itulah. Subhanallah. Jadi bila kita tahu sejarah, cubalah satu buku seorang ataupun satu rumah ada satu buku berkenaan dengan Rasulullah. Tak kiralah Syama'il. Kata apa, selalunya orang akan lengkapkan buku biografi agung Rasulullah ni dengan satu kitab Syama'il Muhammadiyah. Yang mana Syama'il Muhammadiyah ni dia menceritakan tentang hadis-hadis tentang bentuk rupa fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara Rasulullah makan, apa kesukaan Rasulullah, makanan kesukaan Rasulullah. Lagi rambut baginda. Macam mana rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang macam mana cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana Rasulullah bercakap dengan kanak-kanak, macam mana Rasulullah bercakap dengan para sahabat, macam mana Rasulullah bercakap dengan para orang-orang tua. Komunikasi cara Nabi. Macam tu. Satu lagi buku tu Syama'il Muhammadiyah. Yang ini adalah biografi. Bila sebut biografi, perjalanan hidup.
Jadi saya nak bacakan satu kita ambil satu bab je. Bila kita nak baca buku ni, kita ambil satu bab je. Kita ambil baca satu bab, kita bacalah. Kita baca sampai habis. Okey. Saya nak bacakan satu hadis berkenaan dengan, yang menceritakan berkenaan dengan bentuk tubuh Rasulullah. Subhanallah. Siapa yang kat sini yang belum pernah pergi ke Madinah dan kerinduan dia sangat mendalam kepada Rasulullah, asbab dia membaca sirah-sirah baginda. Kalau orang-orang yang macam ni, tahap kerinduan dia terlalu dalam. Sebab apa? Kita bayangkan, kita suka kepada seseorang dan kita tahu semua tentang dia. Tarikh lahir dia, nama penuh dia, tempat tinggal dia. Begitu juga dengan Rasulullah. Walaupun kita tak pernah jumpa Rasulullah, kita tak pernah bertemu, bertatap mata, menuntut ilmu bersama dan sebagainya, tapi kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat rindukan umatnya, umat akhir zaman. Subhanallah. Jadi saya akan bacakan hadis yang menerangkan tentang bentuk tubuh Rasulullah, yang mana diceritakan oleh Abu Raja' Utaibah bin Sa'id daripada Malik bin Anas, daripada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman daripada Anas bin Malik. Banyak dia punya sanad, kan? Bahawa sesungguhnya dia mendengar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah. Kulitnya tidak terlalu putih melepak, tidak juga terlalu hitam. Rambutnya tidak terlalu kerinting, tidak juga terlalu lurus. Dan Allah melantiknya sebagai Rasul ketika umurnya 40 tahun. Maka beliau berada di Mekah 10 tahun, di Madinah 10 tahun, wafat ketika berumur 60 tahun. Di kepala dan janggutnya tidak melebihi 20 helai uban. Subhanallah. Anas bin Malik merupakan sahabat baginda yang muda, yang cergas, yang banyak meriwayatkan hadis, yang rapat dengan baginda, yang ada bersama baginda. Dan dia meriwayatkan hadis ini untuk menceritakan kepada kita sampai ke hari ini kita boleh membacakan hadis ini, yang menceritakan kepada kita tentang bentuk tubuh badan, bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang tak pernah lagi jumpa hadis ni, dia akan rasa macam, wow, masya-Allah, tabarakallah, Rasulullah, aku tak pernah kenal ni Rasulullah. Tapi ada hadis yang berkaitan dengan bentuk tubuh Rasulullah. Kita diharamkan untuk melukis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diharamkan. Umat Islam diharamkan dan tidak digalakkan. Jadi daripada Anas bin Malik ni, daripada hadis Anas bin Malik ni, kenapa dekat sini ditulis kalau kita tahu Rasulullah diangkat sebagai Rasul ketika umurnya 40 tahun, kan? 40 tahun, dan beliau berada di Mekah selama 10 tahun, di Madinah 10 tahun, wafat ketika umurnya 60 tahun. Orang-orang Arab dulu dia suka genapkan. Contoh hadis 40, asalnya 43, tapi dia letak 40. Memang orang-orang Arab suka sangat genapkan. Kalau contoh kita pergi Arab je, memang harga semua genap. Memang dia orang suka genap. Jadi kat dalam hadis ni juga, kalau kita tahu Rasulullah berada di Madinah selama 13 tahun dan wafat ketika berumur 60 tahun. Dan sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah paling lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah paling lama. Yang mana kalau kita tahu Rasulullah wafat, kita tanya sikitlah, kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika umur baginda berapa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Boleh tulis. Okey, Puan Syahirah Syahran 63. Alhamdulillah, semua orang tahu. Tak malulah kita kalau tiba-tiba nanti ada orang tanya, ada orang tanya, lepas tu kalaulah benda simple macam tu pun kita tak tahu, malulah. Macam tu. Jadi Rasulullah wafat pada umur 63 tahun. Yang mana tadi saya cakap Rasulullah berada di Mekah antara yang paling lama sebanyak 53 tahun dan berada di Madinah selama 10 tahun. Subhanallah. Macam tadi, kan,
Sorry, saya terbalik tadi kan. Berada di Mekah 13 tahun. 13 tahun. Bercampurlah daripada dia awal lahir 53 tahun. Paling lama. Tapi dalam buku sirah paling banyak diceritakan kisah Rasulullah ketika berada di Mekah. Sebab apa paling banyak sahabat-sahabat semua? Sebab waktu itu Rasulullah sudah menjadi ketua negara, sudah menjadi rasul, sudah ada macam sudah banyak tanggungjawab. Sudah banyak tanggungjawab. Jadi disebabkan itu sehinggalah sampai ke Madinah adalah Fathul Mekah, adanya piagam Madinah, dan banyaklah peristiwa-peristiwa perang yang berada di Madinah. Contohnya macam-macam kan, perang Mu'tah. Macam mana sebut dia? Mu'tah. Sebut universiti kan. Jadi banyak cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jadi bila saya baca tadi tu, dia kata apa? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. So bahawasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sederhana. Ketika dia berada dengan orang-orang yang tinggi, Rasulullah akan nampak sama je tinggi. Tapi bila Rasulullah berada dengan orang-orang yang rendah, Rasulullah akan nampak sama-sama rendah. So konklusinya adalah tinggi Rasulullah adalah sederhana. Sederhana. Sallallahu alaihi wasallam. Ada mak teh. Okey. Dekat sini perawi menggenapkan bilangan walaupun kebanyakan riwayat menyatakan bahawa Rasulullah tinggal di Mekah sebagai Rasul selama 13 tahun dan wafat pada usia 63 tahun. So konklusinya Rasulullah berada di Mekah selama 53 tahun dan berada di Madinah selama 10 tahun. Dan penceritaan kisah-kisah Rasulullah, sirah-sirah yang diceritakan di dalam buku-buku kitab-kitab sirah banyaknya di Madinah. Sebab Rasulullah sudah menjadi Rasul ketika itu. Dan disebutkan juga dalam sebuah hadis yang lain. Riwayat daripada Sayyidina Ali menyifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah itu tidak terlalu tinggi. Hadis yang sama tapi daripada riwayat yang berbeza. Maksudnya daripada sanad daripada Ali, Sayyidina Ali. Tidak juga terlalu rendah, tidak gemuk dan tidak terlalu kurus. Rambutnya tidak terlalu kerinting dan tidak juga terlalu lurus. Sesungguhnya rambut Rasulullah bergelombang, ikal. Bentuk mukanya tidaklah bulat dan gemuk. Cuma ada ketulan tembam di pipi yang kemerah-merahan. Anak matanya terlalu hitam dan bulu matanya melentik. Dadanya, berbulu hingga ke pusat. Tapak tangan dan kakinya berisi. Apabila dia berjalan, lajunya seolah-olah sedang menuruni anak bukit. Condong. Apabila dipanggil, dia akan menoleh begitu sahaja badannya akan turut berpaling. Dan ada tanda khatamun nubuwah di belakang di antara dua bahunya. Dialah yang paling peramah. Dia jugalah yang paling benar dalam kata-kata dan perbuatannya lemah lembut. Pergaulannya ramah. Barang siapa yang pertama kali melihatnya akan timbul ketakutan dan barang siapa yang sudah mengenalinya dia akan jatuh cinta dengannya. Aku tidak pernah melihat seseorang yang sama dengan dia sebelum ini dan selepas ini. Subhanallah. Riwayat daripada At-Tirmizi. Anas bin Malik juga meriwayatkan lagi hadis yang pernah bercerita perihal bentuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai bentuk tubuh yang sedang. Tidak tinggi dan tidak pula rendah serta bentuk tubuhnya yang baik. Rambutnya tidak terlalu kerinting dan tidak pula lurus, kaku dan berkehitam-kehitaman warnanya rambutnya. Bila baginda berjalan maka jalannya cepat. Jalannya cepat. Condong ke depan. Okey. Kalau kita kata akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak dan orang-orang orientalis, orang-orang barat yang mengkaji tentang Rasulullah ni, mereka ini akhirnya jatuh cinta dengan Islam disebabkan akhlak Rasulullah. Ada banyak-banyak cerita ketika di Bani Saqif, ketika di Taif. Ketika akhirnya ada seorang kanak-kanak yang memeluk Islam di Taif. Kalau kita tahu peristiwa Taif, seorang je kanak-kanak yang memeluk Islam. Yang waktu tu dia tersuka, orang kata apa, memeluk Islam disebabkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kata pada yang nak baca buku ni, yang nak memiliki buku ini adalah buku biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukunya. Kita boleh tengok, ini bukunya. Siapa yang nak dapatkan boleh tekan di link bio Ustazah. Okey, boleh dapatkan. Okey, pastikan ada satu buku berkenaan dengan biografi yang mana menceritakan fakta-fakta yang bestnya dalam buku ni ada. Saya tunjuk ada antara selipar milik Rasulullah. Ada gambar. Jadi saya suka tengok gambar ni. Bentuk tapak kaki Rasulullah yang dicetak atas kepingan emas. Subhanallah. Kita boleh perhati tengok. Kan? Lepas tu
adanya penutup hujung panji-panji mengambil bentuk selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. InsyaAllah seterusnya, lepas kita dah tahu, saya tak nak kongsi banyak-banyak sebab banyak je buku, banyak sangat cerita dalam buku ni, tapi saya kongsikan sedikit dan nanti sahabat-sahabat semua boleh dapatkan buku ni untuk baca, okey. Harga dia boleh klik dulu link dan boleh tengok harga dia berapa. Boleh tengok harga dia berapa. Okey, seterusnya saya nak baca sedikit tentang perihal rambut Rasulullah daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni banyak sangat membantu untuk menulis. Dia sangat cergas kan, dia sangat cerdas, muda pula tu kan, sebab tu dia banyak menulis tentang kisah Rasulullah. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai pertengahan kedua telinga. Aisyah, ni Aisyah, Sayyidatina Aisyah pernah berkata sebagai berikut, aku dan Rasulullah aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dari bekas yang sama. Baginda memiliki rambut yang panjangnya sampai di atas bahu dan di bawah cuping telinga. Rasulullah, isteri tercinta Aisyah, Sayyidatina Aisyah menceritakan tentang rambut Rasulullah. Ni kalau kita tengok ni rambut Rasulullah. Kan best kan buku ni? Serius best. Sebab dia ada gambar. Dia macam ensiklopedia macam tu lah. Tapi macam seronok sebab buku ni dia memang orang kata apa biografi Rasulullah, dan buku ni sangat orang kata apa, boleh bawa ke mana-mana je. Dia taklah berat. Dia tak berat pun. Dia tak berat dan sangat boleh lah kalau nak letak dalam kereta ke, sambil-sambil ke, macam tu. Okey. Subhanallah, helaian rambut Rasulullah. Okey. Lepas tu, insyaAllah, bekas penyimpan rambut Rasulullah ini, kalau siapa-siapa yang pernah jumpa kan, pernah tengok kan, mesti ambil barakah, cium dan sebagainya kan. Okey. Subhanallah, insyaAllah. Okey, seterusnya, banyaklah cerita dia ni daripada awal sampailah sehingga kita nak bacakan sedikit. Sebelum kita selesai untuk pagi ini, kita bacakan sedikit. Okey? Kita bacakan sedikit tentang dakwah Rasulullah ke Taif. Yang mana kita baca tadi, saya bagi tahu antara kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat menyayat hati ketika mana di Taif. Dakwah Rasulullah dihalang, dimomok-momokkan, dibaling batu. Lagi apa? Dicerca, dihina dekat Taif. Yang mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersedih disebabkan kematian isteri tercintanya dan bapa saudaranya Abu Talib yang paling rapat dengan baginda meninggal. Dan Rasulullah teruskan juga langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Dan ketika itu berada di Taif, ujian Rasulullah sangat tak terduga. Sangatlah hebat. Yang mana penduduk Taif pada tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum hijrah, Nabi menghadapi satu tantangan yang hebat, yang luar biasa, yang mana kaum Quraisy memulaukan baginda. Dalam keadaan yang penuh tekanan, Nabi bersama Zaid bin Harithah telah memilih bandar Taif untuk medan dakwahnya. Setibanya di Taif, Nabi bertemu dengan 3 orang ketua Bani Saqif, iaitu suku Arab terbesar di Taif. Salah seorang dari mereka tidak mahu campur urusan dakwah. Dia mengatakan, jika engkau pendusta, aku tidak mahu layan pembohongan ini. Tetapi jika engkau benar-benar Nabi, aku tidak mahu dilaknat. 2 orang ini berhujah dengan Nabi. Mereka yang memang dari awal menolak dakwah ini terus menghina dan memperbodohkan Nabi yang mulia ini. Akhirnya mereka berdua menghalau Nabi, keluar kamu dari negeri kami ini. Subhanallah. Allahu Akbar. Waktu ini Nabi tak putus semangat. Walaupun Nabi berada dalam kesedihan, tapi Nabi tak putus semangat untuk terus berdakwah. Dan waktu tu penduduk-penduduk Bani Saqif beratur bila nampak ada Nabi ni, seorang Nabi ni beratur. Kata ada seorang Nabi yang datang ke tempat Saqif ni, beratur. Apa yang mereka pegang? Mereka pegang api, mereka pegang batu, mereka pegang apa-apa saja yang boleh melukakan Nabi. Diorang pegang lah, diorang beratur bila Rasulullah jalan tu, diorang beratur. So diorang terus baling batu, kayu yang mana benda-benda yang tajam kepada baginda. Kalau kita ni kena
Kalau kita ni kena batu sikit je, benda jatuh kat kepala kita ni pun ouch. So, kita kalau ni lagi-lagi berdarah. Macam mana orang kata apa, orang baling batu tanpa kita sedar. Berdarah ni kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai kalau waktu zaman Rasulullah, kalau selipar Rasulullah tu penuh dengan darah. Dan bila malaikat kata, ya Rasulullah, aku boleh tolong. Mari sini aku tolong. Malaikat yang nak tolong ni. Dengan sikap kaum-kaum Bani Saqif kat situ. Dengan sikap kaum-kaum Bani Saqif kat situ yang terlalu orang kata apa, hebat mencerca, hebat menghina, yang sangat kuat meruntuhkan Nabi ketika itu. Subhanallah, waktu itu malaikat nak bagi pertolongan kepada Nabi. Tapi Nabi cakap apa? Saya bacakan doanya. Sangat meruntun hati doa Nabi. Yang mana bila kita buat sesuatu, bila orang buat jahat pada kita, kita tak balas kejahatan kepada dia, tapi kita mendoakan dia. Itulah antara pengajaran yang paling besar dalam sikap Nabi, akhlak Nabi ni. Yang mana waktu ketika Nabi dibaling batu, mereka mengheret Nabi keluar dari Bustan As-Saqif, ataupun yang sekarang kita panggil Taif. Penduduk yang sejak awal berkumpul di sekeliling Nabi menolak Nabi. Bayangkan, punya ramai orang macam tu, pak macam tu kan, ditolak-tolak. Anak-anak muda yang lebih agresif membaling Nabi dengan batu. Batu-batu itu melukakan kepala, badan dan kaki baginda. Zaid ketika itu, Sayyidina Zaid menjerit-jerit menahan batu yang dilemparkan kepada mereka. Diberitakan bahawa malaikat Jibril datang bertemu dengan Rasulullah ketika itu. Peristiwa itu meminta keizinan daripada baginda untuk menghancurkan penduduk Taif. Subhanallah. Malaikat yang nak tolong Nabi. Dan waktu itu Jibril berjanji akan menghempapkan penduduk Taif dengan gunung jika darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitis ke bumi. Bila kita sebut Jibril kata dia akan menghempapkan penduduk Taif dengan gunung jika darah Rasulullah menitis ke bumi. Waktu itu kita boleh faham macam mana perasaan Rasulullah dapat berita tu daripada Jibril. Akhlak Rasulullah kita tahu macam mana. Dia betapa mulianya akhlak Rasulullah. Dan ketika Jibril bagi tahu yang penduduk Taif ini akan dihempapkan dengan gunung jika darah menitis, apa yang Rasulullah buat dengan darah baginda yang jatuh? Dikumpulkan. Maksudnya darah tu biar dikumpulkan supaya tak jatuh. Oleh kerana Rasulullah sayang kepada penduduk Taif yang tidak mengetahui akar risalah yang sedang dibawa, baginda sanggup memerah darah yang mengalir masuk ke dalam kasutnya sehingga bercorak kasut Rasulullah supaya tak jatuh ke tanah. Begitulah halangan dan penyiksaan yang dihadapi oleh Rasulullah serta pengikutnya dalam menyebarkan risalah Allah. Nabi yang cedera meninggalkan As-Saqif. Ketika menuruni curam yang bukit, batu masih lagi menghujani mereka berdua. Masih lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus beredar dari situ dan singgah di sebuah kebun milik Utbah. Nabi bersandar di satu batu, baginda memegang badan Zaid bertanyakan khabar. Sahabat semua, kalau kita tengok kawan kita ni, Zaid bersama Rasulullah, kita tengok sahabat kita sedang sakit, bukanlah nazar, dia sakit lah, kita adalah luka yang parah. Tapi waktu tu betapa pilunya Zaid waktu tu. Betapa pilunya Zaid melihat keadaan Rasulullah. Nabi bersandar di satu batu, baginda memegang badan Zaid bertanyakan khabar keadaan Zaid. Masih ingat sahabat Rasulullah, akhlak Rasulullah begitu mulia. Zaid yang juga cedera lebih mempertimbangkan keadaan Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ini mengadu kepada Allah atas apa yang menimpanya sebagaimana doanya. Saya bacakan doanya, kita mendalami apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Taif. Ya Allah, kepadamu aku mengadu kelemahanku, kurangnya kesanggupanku dan ketidakmampuanku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, Engkaulah pelindung bagi kaum yang lemah ini dan Engkaulah pelindungku. Kepada siapa diriku hendak Engkau serahkan? Jika Kau tidak murka kepadaku, semua itu tidak aku hiraukan.
kerana sungguh besar nikmat yang telah kau limpahkan kepadaku. Aku berlindung dengan sinar cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebaikan di dunia serta akhirat. Dari murkamu yang hendak kau turunkan kepadaku. Hanya engkaulah yang berhak menegurku dan menyalahkanku hingga kau perkenankan. Sungguh tiada daya pun selain daripadamu. Subhanallah. Ketika Rasulullah SAW berdoa, dua orang anak iaitu Rabi'ah ni memerhatikan Rasulullah. Lalu dia memanggilkan khadamnya yang bernama Addas. Addas ini merupakan seorang Nasrani dan beliau ini diarahkan oleh tuannya untuk menghidangkan anggur. Okey, apa Rabi'ah kata? Okey, Addas, pergilah pada lelaki ini, bawa anggur kepadanya. Aku tengok tu dah teruk dah Rasulullah waktu tu, ketika tu. Dan waktu tu ketika Addas ni budak. Addas ni menghulurkan anggur kepada baginda, dan ketika itu Addas melihat Rasulullah ambil anggur itu dengan membacakan bismillah. Ambil bismillah dan memakannya. Addas terkejut. Katanya, demi Allah, ucapan itu tidak pernah diucapkan oleh penduduk di daerah ini. Mendengar perkataan Addas, baginda bertanya, di mana asalmu? Apa agamamu ya? Apa agamamu? Addas menjawab, saya seorang Nasrani dan saya datang daripada Ninawa, sebuah kampung di Mausil. Baginda bertanya lagi, apakah kamu berasal dari sebuah negeri? Seorang yang soleh yang bernama Yunus. Rasulullah menerangkan bahawa Yunus bin Matius adalah saudaraku. Dia seorang Nabi dan aku pun seorang Nabi. Ketika itu juga Addas segera mencium dahi, tangan dan kedua-dua kaki baginda. Rasulullah SAW berangkatlah ke Mekah. Tak kala itu Zaid bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kita hendak pulang ke Mekah sedangkan mereka mengusir kita? Rasulullah berkata, hai Zaid, sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan nabinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Menyerahkan kepada Allah, serahkan kepada Allah atas segala urusan dakwah, walaupun dihina, dicaci dan dimaki dan segalanya. Subhanallah. Allahu Akbar. Peristiwa Taif ini, kalau kita pergi mengerjakan umrah ke, siapa-siapa yang dah pernah pergi, pasti kita akan singgah di Taif ini. Yang mana ambillah peluang untuk menghayati kisah-sirah baginda ketika berada di Taif. Ambil ibrah dan akan rasa keperitan. Kalau kita manusia biasa di baling batu, satu je pun dah mengerang kesakitan. Satu je pun dah sakit. Tapi Rasulullah ketika itu langsung tak menjawab apa-apa, malah mendoakan orang yang membaling batu kepada baginda. Mulianya sifat baginda SAW. Macam mana saya cakap tadi, banyaknya orang-orang barat yang mengkaji Al-Quran dan sekaligus mengkaji akhlak Rasulullah, akhirnya masuk Islam. Akhirnya ada juga yang menulis tentang Rasulullah. Kita boleh tengok ada satu kitab yang memang ditulis oleh asalnya orang ni adalah orang Kristian, tapi dia menulis tentang Rasulullah, betapa dia sangat teruja dengan akhlak Rasulullah. Macam juga Addas akhirnya memeluk Islam disebabkan sifat Rasulullah, sikap akhlak Rasulullah yang ditunjukkan kepada Addas. Subhanallah. Alhamdulillah, kita dah tengok satu kisah dan kita tahu bentuk fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, kalau boleh tulis tak, dapat ke tak sesuatu hari ni? Kalau dapat saya legalah. Kalau tidak, banyak cakap je kan. Dapat sesuatu tak? Tak jumpalah buku ni. Tak jumpa? Okey, boleh tekan link dekat bio Ustazah. Boleh tengok kat sini, boleh cari buku ni, Biografi Rasulullah. Dia tak mahal pun. Sebab, kenapa saya cakap dia tak berapa mahal? Dia tak mahal sebab dia buku dia simple. Tapi okey, beg kuning. Okey. Bio. Okey. Boleh pergi ke bio. Tak boleh sebut. Nanti dia ban. Okey. Okey, sensitif sangat. Sensitif. Tak apalah, kita ikut je lah. Dia sensitif pun kita raikan lah kesensitivatan dia tu. Adab boleh mengubah seseorang menjadi lebih baik. Betul. Betul, padat dan jelas. Alhamdulillah, terima kasih Puan Azhar. Okay, tadi ada tak? Betul. Alhamdulillah dah beli. Alhamdulillah, terima kasih yang dah beli. Semoga dapat manfaat daripada buku ini. Saya hanya kongsikan kandungan buku ini sikit tadi. Dan yang lain tu boleh sahabat-sahabat semua untuk baca. Untuk bacakan. Okey. Dapat. Sahabat-sahabat dekat yang bentuk warna pink ni, dapat tak?
Alhamdulillah menangis. Saya belum lagi baca sirah macam mana wafatnya, kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah sangat sedih. Betapa beratnya ujian Nabi Muhammad daripada kita hamba Allah yang kerdil. Subhanallah. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Okey. Subhanallah, banyak sangat kat sini musuh. Kat sini pun ada musuh utama Rasulullah. Kita boleh kenal. Kita boleh kenal. Dan ada sahabat baginda ketika Rasulullah melihat keganasan, salah satu pedang Rasulullah. Ada juga yang cakap bila para ulama menggambarkan macam mana menggambarkan keadaan situasi ataupun betapa bercahayanya Rasulullah ini, mereka umpamakan dengan dua benda. Satu, bulan. Kalau kita tengok langit, ada satu bulan je, kita akan pandang satu bulan je kan. Betapa cantiknya kan. Kita akan pandang satu bulan, lepas tu bulan tu sangat cerah. Sangat cerah. Tapi apa yang ulama sebut adalah bercahayanya Rasulullah itu lebih lagi daripada bulan. Lebih lagi. Tak terjangkau lagi, lebih lagi. Dan kedua adalah cahaya daripada mata pedang. Kalau mata pedang kita letak cahaya sangat bersinar kan, itu orang cakap ulama menisbahkan sebagai betapa bercahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, pandang bulan teringat peristiwa belahan. Ya, betul, antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah boleh belah bulan. Jom tap. Insya-Allah. Okey, kita bolehlah kalau kata nak tap. Tap. InsyaAllah jihad media sosial, dakwah kan. Dia kadang-kadang tu kita terlalu khusyuk dengar, terlupa nak tap. Sekarang bolehlah tap sekarang. Khusyuk sangat dengar, kadang-kadang tu terlupa nak tap. Dan kat sini pula kadang-kadang tu terlupa nak bagi love sebab khusyuk dengar cerita. Betul. Okey, tak apalah. Alhamdulillah dapat ikut cara Ustazah baca buku and terus ingat. Alhamdulillah. Betul, Alhamdulillah. 2 stroke official 1. Stroke ke? Okey, Puan Asia, Alhamdulillah. Terima kasih yang bersama. Puan Putri tadi. Tak nampak tadi. Okey. Bercahayanya Rasulullah lebih bercahaya daripada bulan purnama. Okey. Terima kasih Ustazah, banyak sangat perkongsian ilmu pagi ni. Okey, boleh tap screen. Boleh tap screen supaya engagement kita naik, insya-Allah. Boleh teruskan Ustazah insya-Allah. Ustazah sekarang boleh nyanyi satu lagu. Tak boleh. Siapa ni? Okey. Tak boleh nyanyi satu lagu. Okey. Boleh pergi maulid. Kalau nak nyanyi lagu, boleh pergi maulid akbar. Sabtu ini, maulid akbar di perkampungan Al-Hijrah, iaitu perkampungan kita. Boleh datang. Kalau siapa-siapa yang nak nasyid, siapa-siapa yang nak berhibur yang penuh dengan syariat, berhibur yang patuh syariah. Berhibur cara patuh syariah, boleh datang ke maulid akbar Sabtu ini, 7 Oktober. Pukul apa Pagi. Ya, ada Munif Hijaz. Tak boleh terus. Tak boleh. Kenapa ni terus tinggi suara? Sorry. Ya, marahlah. Tak adalah. Okey. Apa dia suruh? Nyanyi 2 lagu maulid. Kalau tak boleh 1 lagu. Okey, boleh datang maulid Saya mengajak semua yang ada dalam sini untuk datang maulid. Maulid akbar. Maulid akbar. Kita berhibur secara patuh syariah. Kita berhibur secara patuh syariah di perkampungan Al-Hijrah. Nak beli buku macam mana? Boleh. Macam mana nak beli buku biografi Agung Rasulullah ini? Boleh dapatkan di bio. Kan? Beg kuning? Dia tak? Ada beg kuning katanya. Ada beg kuning. Okey, boleh beli kat beg kuning. Dan pastikan kita ada 1 buku ini dan 1 lagi adalah buku Syama'il Muhammadiyah. Dan Syama'il Muhammadiyah ni saya sarankan untuk bertalaki, untuk bersama dengan guru. Sebab bila kita baca, contoh tadi saya baca buku bentuk fizikal Rasulullah kan. Ni ada antara guru guru yang mensyarahkan. Bila kita masuk ke talaki, kena carilah kelas-kelas pengajian yang berkisah tentang Syama'il Muhammadiyah. Selalunya bulan Rabiul Awal banyak sangat kuliah. Online ada, secara fizikal ada kan untuk Syama'il Muhammadiyah ini.
Dan selalunya para guru kita ni akan pergi daripada awal kitab Syama'il Muhammadiyah ni sampailah akhir. Jadi tak usah risau, tak usah risau, pasti anda akan baca setiap satu hadis, setiap faham setiap hadis tu. Tak kisahlah ambil berapa lama pun, setahun 2 tahun ke untuk habis, pastikan kita sebelum kita sebelum kita pergi, sebelum pergi ke pengakhiran ni, akhir landasan yang terakhir, kita khatam buku yang berkisah tentang sirah Rasulullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, insya-Allah Acik nak sangat jumpa Ustazah Asma. InsyaAllah Acik boleh datang ya Acik. Datang ke apa? Maulid Akbar. Kenapa saya panggil Acik? Puan Zahara. Sebab dia tulis Acik. Kalau masa sesi UH untuk sesi jawab soalan jawab, komen macam ni kan bagus. Ya, insyaAllah. Cute je bunyi. Lucu. Beg kuning tak ada. Cuba check sekejap. Katanya tak ada beg kuning. Oh, ada dekat bio. Beg kuning tak ada, tak apa. Lah baksa. Tak apa, boleh pergi kat bio. Boleh pergi kat bio Ustazah ya. Tu ada koleksi karya UAH, buku biografi Agung Rasulullah, boleh dapatkan link di bio. Okey? Subhanallah, pukul berapa Ustazah Maulana Rasul habis pukul berapa? Dia kata ada kenduri, pun habis pukul apa ya? Sekejap, boleh tak carikan saya poster tu? Ada yang tanya, sekejap ya Puan Cici Comel. Sekejap ya Puan Cici Comel. InsyaAllah. Mula 7.30 hingga 12.30. Puan Cici Comel, boleh dah lepas pukul 12 tu boleh pergi kenduri. Boleh pergi kenduri. Sebab hari Sabtu kan, kenduri banyak. Tapi sebelum tu Puan Cici Comel, saya sarankan untuk mancing ikan. Ada ikan. Saya dah rasa ikan dekat perkampungan Hijrah. Sangat fresh sebab makanan mereka tu. Mereka macam orang. Sebab makanan ikan tu berkualiti, jadi ikan yang diproduce tu sedap. Sedap. Saya dah berapa kali sekali je lah. Tapi saya beli sekilo lah. Sekilo berapa ringgit 14. 14. So memang sedap. Ya, memang sedap. So boleh mancing sendiri, boleh ambil dan boleh goreng sendiri. Ada permainan budak-budak juga. Siapa yang bawa anak, jangan risau Jangan risau. Pada bawa anak-anak, boleh pergi ke satu tempat center point untuk budak-budak, boleh main kat situ. Ada cikgu-cikgu yang sangat happening. Macam tu. Yang sangat happening yang boleh ajar yang boleh bersama dengan anak-anak. Pastinya anak-anak, sahabat-sahabat dan tuan-puan yang datang waktu tu takkan boring. Boleh tak kita nak tap-tap sampai 200? Kita cubalah. Kita cuba walaupun ada 700 orang, kita cuba tap-tap sampai 200. InsyaAllah sebenarnya bila kata kita cuba-cuba tap-tap ni, sebenarnya jihad di media sosial. Antara yang menarik, makanan percuma disediakan. Ruang bermain kanak-kanak, memancing kolam secara percuma. Sukan sunnah, pertandingan mewarna, pertandingan azan, pemeriksaan kesihatan, pelbagai gerai jualan. Dah. InsyaAllah boleh datang ya ke Maulid Akbar 7 Oktober 7 Oktober Sabtu, 21 Rabiul Awal, 7.30 hingga 12.30. 12.30 boleh, 1 boleh. Okey. InsyaAllah lokasi kita di Perkampungan Al-Hijrah. Masuk percuma ke? Percuma Puan. Semua boleh masuk. Puan mana? Zila Zaini Shop. Percuma. Betul percuma. Rabiatul Adawiyah jawabkan betul percuma. Dia kata. Dan 200k. Terima kasih. Terbaik. Terbaik. Di mana tempatnya? Di Perkampungan Al-Hijrah. Ada jualan buku ke? Ya, tadi saya baca buku ni, buku biografi. Boleh dapatkan buku ni. Alhamdulillah dah 200k. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Jom, dia nak buat 300. Puan Marzu. Okey, insyaAllah esok ya kita jumpa. InsyaAllah esok jika Jumaat. Jumaat tadabbur Asmaul Husna. Tang mana Perkampungan Al-Hijrah tu, kat mana? Kita nak sebut the exact. Lengging. Jalan Pantai Lengging. Ni ada Puan Rabiatul Adawiyah jawab ni, di Jalan Pantai. Mana? Jalan Pantai Lengging Seremban, Negeri Sembilan. Jalan Pantai Lengging.
Apa beza buku hijau dan warna emas? Tak faham. Ada buku lain. Oh, mungkin ada buku kot. Apa beza buku hijau dengan warna emas? Cuba, ataupun tuan cuba cek, puan ke tuan ni, cuba cek kita punya admin, tanya dia. Itu keluaran lain, tuan ada admin kat situ. Betul. Okey, esok tadabbur pukul berapa? Macam biasa, kita get ready pukul 7. Okey? Boleh kita get ready pukul 7. Okey, Maulid jemput. Okey. Dan sesiapa juga nanti kalau bercahaya betul. Sini jap. Okey, kita boleh jumpa di Maulid Akbar insya-Allah ya. InsyaAllah, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Kalau nak tap lagi, hampir 300. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Hadza min fadli Rabbi. Kejap. Lagi. Yang ni boleh tutup. Bye. Assalamualaikum. Semua jumpa lagi.